الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, kita dapat sambung seperti biasa kuliah harian kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ke-29 ini masuk dalam fiqh al-muamalat, fiqh berurus niaga. Tidak sah menjual barang yang tidak bermanfaat. Tak sah jual makna tak sah beli. Kalau barang tu tak ada manfaat, kita beli, tidak sah. Bila maksud tidak sah, duit yang kita bagi itu penjual kena pulangkan kepada kita dan kita wajib memulangkan barang kepada pembeli. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasadi wa an bai'il gharari rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual sebiji batu. Tak ada manfaat batu sebiji, nak buat apa nah? Kalau ada manfaat, batu permata untuk letak di cincin, batu untuk letak di gelang, pantai. Itu tak apa lah. Jual batu yang tidak ada nilai, ada pula pembelinya, maka jual beli itu tidak sah. Kalau batu permata tak apa. Dan perniagaan yang ada unsur penipuan, gharar. Keterangan antara syarat bagi barang yang hendak diniagakan ialah suci, bermanfaat. Kalau kita beli binatang, semua binatang suci, binatang hidup semua suci, kecuali anjing dan khinzir. Jadi boleh beli binatang hidup, sebab semua binatang hidup ni suci. Walaupun tak boleh makan, tapi dia suci. Maknanya kita pegang dia, kita tak perlu basuh tangan. Tak najis. Beli kera boleh, suci. Dan bermanfaat. Kalau dilatih nanti dia boleh ambil nyok muda.
Jadi jual kucing, beli kucing. Boleh. Sebab dia suci, kucing hidup. Yang najis tu bila dia jadi bangkai. Jual kucing boleh. Apa manfaat dia? Comel. Mata lihat rasa tenang. Boleh beli kucing, boleh jual kucing. Beli burung untuk dimakan. Kadang-kadang untuk dengar suara dia. Boleh jual, boleh beli. Suci, tahir, bermanfaat, muntafa' bih. Ada manfaat. Manfaat ni macam-macam. Kalau kita beli minyak wangi tu suci. Manfaatnya untuk bau yang harum untuk kita pakai. Kalau kita beli air, manfaatnya untuk minum. Air yang suci untuk minum. Beli burung untuk dengar kicauan suaranya yang merdu. Beli kucing untuk tengok dia punya bulunya yang lembut, yang lebat. Sebab kita ni khalifah, kita boleh, tidak salah. Tapi kita kena bagi nafkah lah. Dalam kitab fiqh ada nafaqatul al-bahaim. Nafkah kepada binatang-binatang. Jangan pula tak bagi makan, tak bagi minum, nanti masuk neraka. Seperti Nabi sebut, uzibat imra'atun fi hirratin. Seorang perempuan diseksa kerana mengurung kucing. Sehingga kucing tu mati kelaparan, mati kehausan, tak diberi air, tak diberi makan. Jual kumbang ustaz, orang buat awet boh dalam frame. Kat sini kami cari kumbang tanduk. Kadang ular, kalau jengking macam tu lah. Bolehkah kalau jual kepada orang buat zoo tu kan? Boleh jual. Boleh jual. Tapi kalau kumbang ni awet, dia mati jadi bangkai. Kalau jual hidup-hidup tak apa. Jual hidup-hidup tak apa. Kalau dah mati, diawetkan, yang tu isu beli bangkai. Sebab mati dia jadi bangkai. Bangkai tak suci. Kita beli benda tak suci ni tak boleh. Kecuali kita kena buat helah lah. Macam beli tai ayam. Kena helah, kita sedekah duit dekat dia dan dia sedekah barang dekat kita. Begitu. Jangan akad jual beli. Jual kalau jengking kepada zoo, jual ular kepada zoo, itu boleh jual sebab orang nak tengok manfaat. Pelancong-pelancong, pengunjung nak tengok ni ular spesies nama apa, ular apa. Tapi jangan jual kepada orang yang nak makan. Jual kepada orang yang nak makan, kita pun haram juga. Walaupun kita tak makan, kita makan hasil jualan. Ada orang dia tangkap babi hutan, dia jual kepada bukan Islam. Dia tak makan babi hutan tu, tapi duit hasil jualan tu dia makan. Tak boleh. Tak boleh jual. Tak boleh jual bewok untuk dimakan. Tak boleh jual babi hutan walaupun kita tak makan. Kita makan duit tu, kira makan babi juga. Depa lah bagi mati. Jual hidup-hidup tak apa. Hidup-hidup, kumbang tadi kan. Boleh ada manfaatnya. Kemudian bila depa bagi mati, depa jual pula frame yang diawet, yang tu pembeli tak boleh belilah sebab dia jadi mati, jadi bangkai. Antara syarat bagi barang yang hendak diniagakan, suci, lagi bermanfaat. Barang itu milik penjual. Bukan barang curi ke apakah, barang dia. Atau dia menjadi wakil penjual. Kalau bukan barang dia pun, dia wakil jualan. Mampu diserahkan kepada pembeli dan tidak ada unsur-unsur penipuan padanya. Beli ni dia kena tengok. Kalau kita nak beli satu barang, dia tak bagi kita tengok, itu dia nak tipu kita. Kita tak sah jual beli. Gharar. Bai'ul gharar. Kena tengok. Kalau tak tengok pun, tengok dia punya nombor siri dia, jenis macam mana kan. Tak bagi tengok ni, jual kain tak bagi buka, duk lipat. Mungkin penipuan dia terkoyak. Dia kena bagilah kita tengok, kita belek, kita sentuh untuk kita puas hati.
Jual beli ni dia sebenarnya atas dasar puas hati penjual dan puas hati pembeli. Pembeli puas hati dengan barang dan harga, maka pembeli redha untuk membeli, penjual redha untuk menjual. Penjual juga mungkin ada tawar-menawar dan penjual setuju, redha dengan harga tawar-menawar tersebut baru dia jual. Ini yang Nabi SAW sebut, innamal bay'u an taradin. Jual beli yang sah itu hanyalah berdasarkan taradin, saling redha meredai dua belah pihak. Penjual redha untuk menjual, tidak ada sesiapa yang paksa penjual, dia jual dengan sukarela, dan pembeli juga tidak dipaksa untuk membeli. Pembeli tak dipaksa, penjual tak dipaksa, redha meredai. Oleh sebab redha tu duduk dalam hati, duduk dalam hati, puas hati, setuju, semua dalam hati, maka lidah ini menunjukkan isi hati. Lidah menunjukkan isi hati. Macam mana lidah menunjukkan isi hati? Dalam satu syair Arab, innal kalam la fil fuad. Isi hati tu dizahirkan dengan lidah. Wa innama ju'ila lisan 'ala al-fuadi dalila. Maksudnya, keredaan itu kalam, bicara hati. Lidah menunjukkan apa yang dalam hati. Sebab tu perlu akad, perlu cakap. Saya jual, ini pula kata saya beli. Berkomunikasi, lidah ini nak habaq kata saya jual, yakni saya puas hati untuk jual. Kamu tak paksa saya untuk jual. Pembeli pula kata saya beli, maksudnya kamu tak paksa saya untuk beli, saya setuju untuk beli, saya setuju dengan harga ini. Tu kena ijab qabul tu. Ijab qabul ni nak menzahirkan bicara hati dengan bicara lidah. Perlu ada ijab dan qabul. Nak beli kena ada barang, nak beli kena ada penjual pembeli. Kemudian penjual dan pembeli ni berkomunikasi. Saya jual lah. Baik, saya beli. Atau dia kata okey, okey pun boleh lah. Baiklah. Keluarkan di mulut isi hati tersebut. Okey. Apa maksud bermanfaat dari segi syarak? Bermanfaat ni ada kegunaannya. Kalau arak ada manfaat dia, tapi manfaatnya tidak dipandang pada syarak. Tak boleh jual beli arak. Arak yang pertama dia najis, yang kedua dia memudaratkan. Bagi peminum dia kata bermanfaat, itu tak bermanfaat. Manfaat macam tadi, beli burung untuk dengar suara, beli kucing untuk tengok kecantikan, comelnya, beli kera untuk dilatih, memanjat, beli apa lagi? Beli kereta untuk dipandu, dinaiki, beli rumah untuk didiami, itu manfaat. Barang tu suci, ada kegunaan. Jangan beli macam apa saja. Tak boleh, tu tak sah tu. Tu membazir duit, tak sah. Nah? Beli madu untuk minum. Beli ubat-ubatan untuk makan. Beli air untuk minum, itu manfaat dia. Sekejap ya, ada tetamu Ustaz. Dia belajar online. Ya. Okey. Saya mau pergi pihak mahat lah. Cuba lah. Tu pakai tak kata. Tak tulis resit kau ni. Dia terima bagi pihak mahat lah. Barakallah. Barakallah. Baca Facebook lah. Terima kasih lah. Terima kasih. Minta maaf lah, ada tetamu saat tadi. Baik, kita sambung balik. Barang tu mesti suci, tai ayam tak boleh beli lah. Walaupun dia ada manfaat nak buat baja. Nak buat baja tu manfaat, tapi tai ayam tu najis.
Darah tak boleh beli. Darah bagi free je. Derma darah. Bukan jual darah. Tak boleh jual. Kalau hospital nak beli pun kita bagi free je. Benda najis tidak boleh dijual. Kemudian kalau mereka nak bagi sumbangan, cendera hati tu terpulang lah. Free lah. Yang bermanfaat boleh jual, orang jual daun. Daun limau purut. Apa manfaat dia? Manfaat dia untuk tom yam. Apa lagi kegunaan-kegunaan yang lain. Kegunaan itulah manfaat. Baik. Barang itu milik penjual ataupun dia jadi wakil. Bolehlah. Maka tidak sah menjual seumpama sebutir beras kerana tidak ada manfaat padanya. Tak ada nilai. Jual beras. Biji. Nak makan pun tak kenyang. Jual buat apa? Masalahnya kita pula pergi beli. Benda tak bermanfaat ni jangan jual, jangan beli. Ada orang jual apa? Mainan ular hijau tu kan. Ular getah tu. Tak ada manfaat tu. Mudarat, mengusik orang. Beli untuk mengusik orang. Tu kan manfaat. Tu mengganggu. Tu beli ular plastik tu untuk apa? Kalau ia dikira sebagai mainan kanak-kanak, boleh beli ya. Anak kita nak main. Ni anak kita takut, kita kena beli juga. Sebab kita balik nak mengusik isteri kita. Beli ular, lempak dekat dia menjerit. Itu bukan manfaat, tu mudarat. Buang duit je. Bila tak sah, barang tu kita tak boleh guna. Kita kena pergi bagi balik. Dia pula tak boleh guna duit kita. Haram dia menggunakan duit kita. Dia kena kembalikan duit kepada kita. Kita kena bagi balik ular tu dekat dia. Tak tahulah kalau tuan-tuan kata ada manfaat beli ular tu. Bukan ular betul. Ni ular plastik ni. Ular hijau hijau lah warna-warni kan. Kalau beli anak patung, mungkin anak kita nak main. Manfaat dia. Beli untuk musik orang. Tak ada manfaat. Buang duit je. Tak sah. Tak sah kena pergi minta balik duit. Kena bagi balik ni barang hang. Mai balik duit aku. Macam tu. Tidak sah menjual darah kerana ia najis tu contohlah. Anjing yang terlatih. Kita nak beli anjing orang tu dia latih dah. Pandai anjing tu bijak. Tak boleh guna istilah jual beli. Kita macam bincang siap-siap harga dia. Tapi hari nak beli tu kita macam sedekah duit dekat dia. Kita sedekah duit. Ataupun dia kata bagilah berapa. Dia tak tetap harga maka tak jadi jual beli. Jual beli kena tetap harga. Bisamanin ma'lum. Harga yang ditetapkan baru jual beli. Kemudian ada peluang untuk tawar-menawar. Kalau kita nak beli anjing, kita jangan kata beli. Kita kata anjing ni berapa? Dia kata ikutlah. You nak bagi berapa pun bagilah. Itu bukan jual beli. Pasal kita sesuka hati kita nak bagi berapa tu infak. Sumbangan kita ya. Hadiah duit dekat dia. Dan dia pun bagi anjing kepada kita. Jadi panggil raf'ul yad. Pemilikan tu dia pindah milik kepada kita tetapi bukan melalui jual beli yang ditetapkan harganya. Anjing ni. Kucing boleh jual kucing. Saya pembela kucing banyak ekor juga. Bila banyak sangat ni kita jual lah. Tapi lah tinggal sikit dah lah. Jadi boleh jual, kita boleh letak harga, boleh ada tawar menawar. Itu makna jual beli. Baik. Tidak sah menjual barang orang lain. Tak sah barang orang macam mana kita pandai-pandai jual barang orang, kena tanya tuan dia dulu lah. Ustaz lah ni ramai yang beli barang mah dengan main kutu. Siap orang yang jual emas itu sekali main kut. Soalannya boleh tak ustaz jual beli? Mah ni nanti dia ada unsur-unsur riba. Mah ni kena hati-hati, dia ada unsur riba. Nanti saya akan baca hadis 30. InsyaAllah saya akan sentuh jual beli emas. Nanti tanya lain lah no? Tanya lain bab jual beli emas ni. Hadis sebelah. Kita habiskan dulu tajuk hadis ni. Sini banyak Cina jual tek ayam. Cina tak apa, dia bukan kira halal haram. Kami pun duk beli. Kita yang salah beli. Tak boleh beli. Letak harga, tak boleh beli.
Dia kata, lu nak bagi berapa bagi ya. Tu tak apa lah. Ada tak harga. Ada harga satu pack berapa. Kita beli. Dia jual dia punya pasal dia bukan Islam. Kita tak boleh beli. Kami pun duk beli untuk buat baja. Kalau tak beli, tak boleh nak dapat percuma. Ustaz macam mana? Saya tak tahulah. Ikhtiar lagu mana pun. Ikhtiar lagu mana pun. Gunalah apa-apa elah pun. Tapi jangan kata jual beli. Akad tu bukan akad jual beli. Okey? Tidak sah menjual barang orang lain tanpa mendapat izin dari perwakilan atau perwakilan dari tuan barang. Memandai-mandai jual barang orang tak boleh. Ia dinamakan bai'ul fuduli. Iaitu, apa makna bai'ul fuduli? Iaitu bertindak sesuka hati menjual barang orang lain tanpa izin dari tuan empunya barang. Tak boleh. Jiran kita duk sidai kapet tak angkat 3-4 hari kena panas matahari. Kita pula ingat dia tak mau kot, kita tolong jual. Kita jual kapet dia. Dapat duit kita pergi bagi, ketuk pintu, Assalamualaikum. Nah, duit apa ni? Duit jual kapet. Kapet mana? Kapet lah, saya dah jual dah. Tak boleh ke tu, pandai-pandai jual. Ataupun barang-barang buruk. TV yang rosak duduk depan rumah dia. Kerusi yang rosak ada depan rumah dia. Kelim botol, atau kelim botol. Naik lori tu orang main kelim botol. Dia macam barang lama, TV lama, peti air lama, dia duduk cari. Kita pun kata, tunggu. Kita angkat TV hak lama, kerusi hak lama, hak jiran kita punya. Kita jual dapat duit, kita bagi duit dekat jiran. Kita pun semak tengok depan rumah dia ada banyak sangat barang-barang lama duk berimpun. Kita semak mata, kita tak boleh tengok. Kita tolong jual bagi tanpa pengetahuan tuan. Tak sah tak sah. Tak boleh buat macam tu, tak boleh. Tak sah kita jual pasal bukan barang kita. Tuan barang tak kata apa, kita memandai-mandai. Pandai tak apa, jangan memandai-mandai. Tak boleh. Apa tu apa perlu buat? Bila sebut tak sah, kita kena pergi cari lori tu. Ambil balik barang, bagi balik duit dekat tuan punya lori. Dalam mazhab Syafi'i, bai'ul fuduli, memandai-mandai jual barang orang tanpa pengetahuan dan keizinan tuan punya barang tidak sah. Tapi benda ni khilaf lah. Khilaf. Sebab zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat Nabi, nama dia Sayyiduna Urwah Al-Bariqi. Al-Bariqi radhiyallahu anhu. Nama dia Sayyiduna Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu. Dia kira memandai-mandai juga. Rasulullah bagi dekat dia duit 1 dinar. 1 dinar ini lebih kurang RM800 Malaysia. Rasulullah bagi kat dia duit, Rasulullah wakilkan dia. Tolong beli kambing sekok. Rasulullah nak buat kenuri, nak buat makan-makan kambing sekok. Suruh dia lah tolong pergi beli. Hang tengok lah yang mana sesuai apa semua, hak bagus, hak berisi, beli sekok. 1 dinar dia beri. Urwah ni, dia pergi beli kambing, dia pergi cari siapa bela kambing, kandang kambing, dia beli. Dia pandai tawar-menawar. Nabi bagi 1 dinar, Nabi suruh dia beli sekok kambing. Kerana pandai tawar-menawar, dia beli 2 ekor. Nabi suruh beli sekok lah. Tengok dia memandai-mandai beli 2 ekor. 1 dinar, Nabi kata sekok kambing. Dia pergi tanya, sekok harga berapa? Kalau 2 ekor berapa? Minta kurang sikit. Akhirnya tuan tu kata tak apa, ambil lah 2 ekor. 1 dinar aja. Dia beli 2 ekor. Jadi dia wakil kena dengar cakap tuan punya wakil. Dengar betul-betul. Dia macam tak apa dengar lah. Nabi kata beli sekok, dia dah beli 2 ekor. Heret kambing 2 ekor balik ke Madinah. Sampai tengah jalan dia terfikir, takut Nabi marah lah. Nabi kata nak sekok, hang beli apa? Sampai 2 ekor. Tapi kambing berisi, gemuk macam yang Nabi mau. Berisi, bukan kurui kering 2 ekor tu kurui dah. Dua-dua besar.
Tapi dia takutlah satgi Nabi kata lah, pasal apa ni? Aku suruh beli sekok, yang hang beli 2 ekor. Buat apa? Dia takut kena kecam macam tu dengan Rasulullah, kena tegur. Maka di tengah jalan dia berhenti sat. Dia menjual. Dia menjaja di tepi jalan. Jajalah dia kata, tuan-tuan siapa nak beli, saya nak jual sekok kambing. Saya tak mau jual 2 ekor, saya nak jual sekok aja. Ini kambing Rasulullah. Untung berkat siapa beli kambing Rasulullah. Ada 2 ekor, tuan-tuan boleh pilih. Siapa nak beli, beli sekok. Sekok lagi saya tak mau jual, saya nak bagi dekat Rasulullah. Orang pun tengok kambing berisi. Orang tanya, berapa? Kalau nak jual berapa? Nak beli 2-2? Tak boleh, saya nak jual sekok je. Tak mau jual 2. Berapa harga? Dia kata 1 dinar. Orang tengok dengan isi kambing gemuk tu, orang pun, yalah kambing Rasulullah nak berkat sama, orang bayar 1 dinar, dia pun jual sekok. Di jalan balik Madinah, dia buat balik sekok kambing bersama 1 dinar. Hak dia jual tadi, dia dapat duit 1 dinar. Dia buat balik kepada Rasulullah, ini kambing Rasulullah sekok, dan ini 1 dinar dia pulangkan kepada Rasulullah. Faham tak cerita ni? Dia bagi kambing sekok dekat Rasulullah, dan dia bagi duit 1 dinar dekat Rasulullah. Rasulullah kata, "Aib, macam mana boleh dapat duit balik? Tuan kambing tak ambil duit ke? Tuan kambing bagi free ke?" Dia pun cerita macam ni. Saya beli 2 ekor, saya jual sekok, saya bawa balik sekok, sekali dengan duit dia bagi kat Rasulullah. Macam free. Bukan free. Dia dapat balik duit Rasulullah tu. Maka Rasulullah doakan kepada dia, semoga Allah berkatimu, wahai Urwah Al-Bariqi. Pandai membeli dan pandai menjual. Persoalannya yang dia jual kambing di tepi jalan tu kambing dia ke? Tak. Dia dapat izin daripada Rasulullah ke? Tak. Dia tanya Rasulullah dulu ke? Tak juga. Sekarang boleh kita telefon. Hello, saya beli 2 ekor, saya nak jual sekok. Boleh lah. Dia tak tanya, dia tak apa, dia bertindak sendirian. Itu dikira bai' fuduli. Tapi Rasulullah doakan. Rasul tak kata apa. Rasulullah ambil duit tu. Rasulullah ambil kambing. Maka di sisi mazhab, dengar elok, di sisi mazhab Hanafi, kalau jiran kita jual barang-barang buruk kita tanpa pengetahuan kita, mazhab Syafi'i kata tak sah. Mazhab Hanafi kata sah kalau kita setuju setelah dia jual habis dah clear dah, baru dia habaq kat kita. Dia jual dulu, dapat duit dulu, baru dia habaq kat kita. Kalau kita tak marah dia, kita redha. Redha setelah jual pun diambil kira dalam mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak boleh. Dia mesti kerelaan dan keredaan tu duk jual beli akad tu. Sebab benda dah jadi, benda dah jual dah. Mazhab Hanafi kata sah. Dia jual dah kapet kita, dia jual dah TV buruk kita, dia jual habis kat keli botol tu, kita tak tahu apa. Dia mai bagi duit, kita pun tak setuju pun, barang dah tak ada. Nak pilihan balik lori tu pun tang mana duduk dah. Kita bersetuju setelah berlaku jual beli pun ikut mazhab Hanafi tak apa. Apa dalil mereka? Dalil mereka Sayyidina Urwah Al-Bariqi, dia jual dulu semua, lepas tu baru dihabaq kat Nabi, dan Nabi pun tak marah-marah dia. Bahkan Nabi kata khairan barakallahu lak, semoga Allah memberkatimu. Dan Nabi kata Urwah Al-Bariqi ni, kalau dia jual apa pun untung, Allah berkati tangannya. Orang pandai bisnes ni, jual pandai, beli pandai, tawak menawak. Gitu. Itu bai' fuduli. Ada lagi istilah dalam kitab fiqh ni, bai'ul mu'atah. Bai'ul mu'atah, jual beli tanpa sebarang komunikasi. Mu'atah tu makna beri memberi. Aku bagi duit kat hang, bagi barang kat aku, tak cakap sepatah pun. Ulama bincang sah ke tak sah. No? Kita beli, tak cakap apa, bagi duit, ambil barang. Tak ada budi bahasa, tak ada nak cakap saya jual sebanyak harga, saya beli. Tak ada akad lah, tak ada akad. Jual beli tanpa akad ijab qabul, sah tak sah? Dalam mazhab Syafi'i tak boleh, pasal setuju di hati. Puas hati. Kena keluarkan dari hati ke lidah. Baru kita boleh tunjuk kata saya jual, mana saya setuju untuk jual, saya beli, saya setuju untuk beli. Kena cakap. Bila tak cakap ni, ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i kita pecahkan kepada 2 jenis. Barang ada 2 jenis,
Ada satu barang mahal, satu barang murah. Arab panggil ada mahal, nafis. Barang nafis ni barang mahal-mahal. Kalau barang tu murah dipanggil khasis, khasin yasin, khasis. Ulama-ulama mutaakhir mazhab Syafi'i berpendapat jual beli tanpa lafaz ijab qabul kalau barang murah-murah tak apa, insya-Allah sah. Contoh kita beli pen sebatang, pen hak murah lah. Tapi ada gua pen mahal-mahal kan, pen hak murah RM2, RM2 2 kupang. Tak wajib kita kata ni saya beli ni pen, dan tak wajib penjual kata saya jual pen. Tak wajib ijab qabul. Pasal benda tu khasis, benda lekeh, benda RM1 je. Tetapi kalau benda tu nafis, dun fayasin, nafis, seperti kita beli tanah, atau kita beli rumah, kita beli kereta welfare, maka perlu ada akad, ada ijab qabul. Tak boleh main bayar gitu, kena ada akad. Bahkan kalau bank ni dia buat loan, dia ada berapa leh kertas untuk kita tanda tangan. Tanda tangan tu tanda setuju dari hati ke tangan, dari hati ke mulut. Mulut saja tak cukup, tanda tangan, cap jari lagi, ada saksi lagi. Tu untuk kemas, nak membuktikan aku setuju beli, dan mereka nak membuktikan kami jual. Ada resit lagi. Wajib. Benda mahal-mahal nafis, kena ada cakap ijab qabul. Orang bisu nak cakap macam mana? Dia kena buat isyarah mafhumah. Dia kena buat isyarat tangan yang difahami. Dan paling senang, dia tanda tangan. Orang bisu, orang tak bisu, tanda tangan. Cakap ni takut lupa kan. Bertulis, hitam putih. Hak mahal-mahal. Jual tanah tak boleh setuju dengan harga. Nah, ambil, bayar. Bagi sampai aku tu, dia ni pun, okey. Tak, kena buat geran, apa, pindah milik. Gitu. Wajib. Tidak takut timbul tak puas hati, takut timbul bergaduh di belakang hari. Jadi, bay'ul mu'atah, jual tanpa ijab qabul ni ada dua jenis. Hak murah-murah, tak apalah. Kita beli ayak gedegang, anak saya panggil ayak gedegang. Buh duit, pulah. Gedegang dia jatuh. Ayak tin tu kan. Tak payah duk cakap, saya beli ni, saya beli. Dia tak akan balas, saya jual. Dia tak balas. Jadi kita ambil. Buh duit, kita ambil. Kita pun tahu harga dia. RM2.50, buh RM2.50, tekan. Gedegang. Ayak tu nama apa? Ayak gedegang. Tok So duk ijab dekat dia. Saya beli. Ayak tu pun kata, kami jual. Dia tak cakap, dia bisu. Dia tak ada bahasa isyarat apa, ambil je. Kita beli minyak pun kita tak, minyak ni kira murah lah, RM100 ke bawah. Yang kita nak cakap bila kita kata buh full, buh penuh. Waktu tu kita cakap. Tak ada orang kalau isi minyak kita bagi RM50, kita kata RM50, pam nombor berapa. Kita tak pernah kata, saya beli lah. Dan hak jaga kaunter cashier tu pun dia tak pernah kata, kami jual bagi pihak Petronas, saya jual bagi pihak Petronas. Tak cakap bagi RM50, abang pam, terus kita pi. Kira murah tu, RM50, RM100. Kalau ribu-ribu, kena ada akad. Kalau ribu-ribu, kena ada akad. Nah, akad jual beli. Kalau murah, beli kitab saya, terjemahan waraqat, baru RM30. Tak akad pun tak apa, akad lagi bagus. Tapi kalau macam kedai-kedai ni pun beli banyak-banyak, kadang mereka order nilai RM5,000, saya post JNT, bulan kotak. Kitab saya terjemah ni, mereka beli banyak-banyak kedai. Sebab mereka pun meniaga kan. Nilai dia kita buat bil RM5,000, tolak potongan semua RM5,000 contohnya. Tu kita nak akad lah, kita post pergi, kita kata saya jual. Nanti sampai bagi tahu. Nanti sampai dia pun bagi tahu, saya beli ustaz sebanyak harga. Kena lah pasal benda banyak kan. Ribu-ribu. Itu orang panggil bay'ul mu'atah. Tak boleh buat sengap macam tu. Kena ada ijab qabul. Macam nikah pun kena ada ijab qabul. Aku nikahkan, aku terima nikahnya. Komunikasi antara dua pihak. Pihak penjual, pihak pembeli. Pihak wali, pihak suami yang menerima nikah. Ijab qabul. Kena ada. Bukan nikah aja ijab qabul, jual beli pun kena ada ijab qabul. Baik. Yang ni kita cerita bay'ul fuduli.
Bai'ul fudul ini khilaf kerana ada dalil tentang Urwah Al-Bariqi yang saya ceritakan tadi. Ia dinamakan bai'ul fuduli, iaitu bertindak sesuka hati, menjual barang orang lain tanpa izin daripada tuan empunya barang. Tidak sah menjual seekor ikan yang sedang berenang dalam kolam. Sebab dia kena timbang dulu, kena tahu berat dia berapa, tangkap dulu, timbang dulu, baru puas hati. Ni ikan duduk nampak dalam kolam. Okey, saya nak beli yang tu. Dia ni pun kata, okey jual. Kita bayar duit, tengok dia sauk ambil hak kecil. Kita masuk ke hak besar. Duk tengah kodek-kodek. Dia kata, tak. Saya masuk ke hak kecil. Duit dah bayar. Kita duk usar, duk tengok hak besar tu. Jadi ikan dalam air tak boleh beli. Kena cedok dulu. Cedok, naik timbang ikan ni, puas hati yang ni, beli. Nak beli kenderaan, kereta ada banyak biji. Kita tak boleh kata ni saya nak beli salah sebuah. Hak mana? Kena tunjuk, takyin. Nak kereta ni ke, kereta nu ke, kereta ni ke? Nak hitam ke, warna apa? Kena tentukan saya nak beli kereta ni. Nak tahu harga yang ni. Sebab dia banyak. Banyak tak boleh kita beli salah satu. Sekali dia bagi hak kita tak puas hati. Apa-apa pun kena puas hati. Antaradim minkum. Dalam Quran sebut. Antaradim minkum. Puas hati antara penjual pembeli. Innamal bai'u antaradin dalam hadis. Jual beli yang sah apabila kedua-dua pihak puas hati. Tiada paksaan. Tak sah jual ikan atau burung yang terbang di udara. Tak boleh kerana belum ditangkap. Tangkap dulu. Belum diketahui beratnya dan belum pasti dapat diserahkan kepada pembeli. Ada orang minat benda antik, benda lama kan? Orang minat benda lama. Jadi itu ada manfaat dia. Dia suka simpan benda-benda klasik, benda-benda lama. Itu manfaat bagi dia. Dia rasa tenang. Ataupun dia peminat sejarah, dia suka simpan. Petang ni saya nak umum lah. Cerita benda lama ni, ada tak siapa-siapa yang minat benda lama? Ada seorang ahli kuliah kita dah buat live. Dia mai tunjuk dekat saya. Dia simpan duit-duit lama. Kalau orang lama mungkin, saya pun tengok terkejut. Duit shilling hak lama. Ada duit gambar ayam. Ada duit rebau. Duit shilling gambar rebau. Saya tunjuk kat anak saya. Anak saya kata duit ni boleh beli rebau ke? Tak laku dah duit ni. Tapi duit lama. Ada peminat dia suka kan. Jadi tuan haji kita ni, dia minat. Dia simpan duit lama. Duit 60-an. Duit tahun 40-an, 30-an. Duit lama tuan-tuan. Dia bagi kat saya atas nama Mahat Taujih. Bagi saya tengok. Dia kata, Ustaz cuba try jual. Kok ada orang minat. Hak ni sah jual beli. Sebab minat tu. Bahan bersejarah. Siapa nak beli? Nanti saya tunjuk. PM saya tunjuk. Saya ada gambar-gambar ni lah kan. Beli. Tak tahu saya nak letak harga. Kena letak harga no. Tak apa, kita boleh bincang kemudian. Mahal ni, benda lama. Benda lama. Duit ayam, duit rebau, duit apa lagi tu saya tengok. Ada duit petak, ada duit bulat, duit 5 kupang hak zaman dulu-dulu. Hak terbaru pun ada, ikut tahun. Ditulis. Tak lain album. Ni duit shilling, tak kira duit kertas lagi. Duit kertas pun macam-macam. Wow, saya pun tengok hak benda kita tak pernah tengok. Siapa nak beli? Dia kata Ustaz jual, duit hak jual tu masuk dalam pembangunan wakaf Mahat. Dia nak tolong Mahat dengan cara tu. Duit luar negara apa ada? Duit Israel, tuan-tuan bisa tengok. Saya tengok dah. Duit Israel. Ada gambar orang tua. Orang tua kepala botak. Duit Israel, duit Bangladesh. Mahal tu. Ya, betul. Kalau kena dengan peminat dia hanya jauh hari mengenal manikam. Tapi kita tak mau jual sekeping-sekeping lah. Kita nak jual album tu terus. Ni boleh tak jual beli? Boleh. Dan duit ni dia tak laku untuk kita beli barang. Tapi dia ada nilai dia. Ada manfaatnya. Ni duit lama. Duit Malaysia lama. Duit kertas, duit shilling. Duit antarabangsa apa ada. Kita boleh tengok negara ni pakai rial. Negara ni pakai lira. Duit Syria pun ada. Duit Syria hak lama, hak saya tak pernah tengok pun ada. Macam tu. Nanti bolehlah siapa nak beli, boleh kita berhubung.
Okey. Jual duit ni memang boleh. Dia kira jual barang lama, barang antik. Dia masuk jual beli ni sah. Dia suci dan ada manfaatnya bagi ahli-ahli yang minat. Orang yang minat tu dia tahulah nilainya. Makin lama nanti makin mahal. Beli, simpan, nanti lagi lama lagi mahal harganya. Baik. Dan belum pasti, okey, begitu juga tidak sah menjual sesuatu yang ada unsur penipuan. Seperti seseorang menjual sesuatu barang yang penjual sendiri belum memegang barang tu. Dia baru order barang, dia jual dah. Tak boleh. Tak boleh. Dia beli barang orang. Kat dia pun tak dapat lagi, dia duk jual dah. Duk kutip dia orang dah, tak boleh. Betul, kena buat bidar. Siapa letak harga tinggi, kita bagi. Kita nak langsam bagi tu banyak-banyak tu. Boleh lah saya tunjuk. Siapa yang duduk dalam grup pun saya boleh tunjuk lah. Contoh-contohnya kan. Terima kasih lah Tuan Haji kita. Dia pun duk ikut kuliah. Ahli kuliah kita, dia kata hak tu lah dia boleh tolong dengan cara tu. Dengan nilai tersebut masuk kepada wakaf pembangunan. Kita duduk tengah bina kuartus guru di kawasan Komplek Puteri. Jadi boleh, tak tahulah harga boleh beribu-ribu jugalah insya-Allah sebab nilai barang lama kan. Barang lama dia simpan tu, dia kumpulkan tu pun bukan senang. Susah payah tu, pada kecil-kecil peredaran masa yang panjang. Bahan bersejarah. Jadi kalau kita nak jual barang, lagi barang tu tak dapat kat kita, kita tak boleh jual. Kalau kita jadi wakil, tolong urus pembelian, tak apalah, dropship orang panggil. Barang tu ada. Dia apa bayar, kita ambil commission. Itu commission. Macam kita beli rumah tu kita tak pegang lagi kunci rumah, kita jual kat orang rumah. Tak boleh. Kena dapat dulu penyerahan kunci, dah jadi milik kita dah rumah tu. Baru kita boleh jual rumah tersebut kepada orang lain. Rumah kita tak siap lagi, orang duk tengah bina, tak dapat kunci lagi. Kita ada offer dah, siapa nak beli rumah, kita pergi ambil duit orang dah. Tak boleh, itu salah. Dipanggil al-bay' qabla al-qabdi. Jual sebelum barang itu kita pegang. Kita baru proses nak beli tanah, kita dah nak jual dah tanah kat orang lain. Minta duit siapa nak, kita nak jual tanah. Terus kita proses jual beli dia tu, kita jual, kita dengan penjual pun tak selesai lagi. Lagi tak dapat geran, lagi tak nama kita tak boleh jual. Kalau jadi broker, jual, kita jadi orang tengah tu tak apalah, wakil penjual. Kita bukan penjual, kita wakil penjual. Dak ni kita duk jajar kata saya ada tanah. Dah promote boleh, ambil duit tak boleh. Pasal kita beli tanah tu tak selesai lagi. Kena bayar hasil, bayar cukai pada. Dia ada tempoh dia. Setelah kita dapat geran, tertulis nama kita di situ, baru kita boleh ambil duit daripada pembeli. Sebab barang dah jadi hak kita, dah pegang geran dah, pegang kunci dah jadi hak kita, baru kita boleh jual. Begitu. Yang ni dia tak kira pre-order, bukan pre-order macam tu. Pre-order ni barang kita sendiri. Barang kita sendiri, kita minta ambil order dulu. Kita cetak buku, kita dah kutip order tempahan kan, kita kutip tempahan. Bayar dulu, siap buku, kita post. Itu tak apa sebab barang tu memang hak kita. Yang ni dia beli tanah orang. Dia ada 3 tu, penjual, dia pembeli, kemudian pembeli jual kepada pembeli yang lain. Tak boleh. Selagi dia tak dapat lagi, proses belum selesai, dia pembeli kepada tuan tanah yang asal, tiba-tiba dia menjual. Dia tu status pembelian dia tu pun belum selesai. Boleh jadi ada dalam borang 14A tu yang dia isi tak betul ke, boleh jadi ada pembetulan guni-guni di sudut undang-undang. Selagi dia belum dapat tanah tu, geran nama dia tak boleh jual. Faham no? Kalau dia jadi orang tengah broker lain, dia menguruskan antara pembeli dengan penjual. Dia berdiri di tengah-tengah. Itu broker. Dia tolong
jadi pemudah cara antara pembeli dan penjual. Itu tak apa. Yang saya maksudkan, dia beli tanah. Tanah tu nak pindah milik bukan sekejap kan. Dia kena bayar dekat lembaga hasil, bayar cukai. Kemudian kena tunggu satu tarikh lagi. Baru nak dapat geran tu. Kan? Nak dapat tu makan masa. Dia dah duk cari pembeli dah. Seolah-olah dia penjual. Tak boleh. Kita nak jadi penjual kena jadi milik yang sempurna dulu. Nak jual rumah, setelah rumah tu kita masuk, kita dapat kuncinya. Nak jual apa-apa pun setelah kita jadi pemiliknya. Penjual sendiri belum menerima barang yang dia tempah itu. Kemudian dia bertindak menjualnya pula kepada orang lain. Perkara ini dilarang dalam Islam dan ia dinamakan dengan istilah al-bai' qabla al-qabdi, iaitu penjual menjual barang yang dia sendiri belum memegangnya. Contohnya seorang pemilik rumah yang belum diserahkan kunci rumah. Ni saya buat contoh tadi. Rumahnya belum siap sepenuhnya, tiba-tiba dia menjual rumah itu kepada orang lain. Maka jualan seumpama ini tidak sah dalam muamalah Islamiyah. Oleh itu sebelum membeli sesuatu barang, pastikan terlebih dahulu penjualnya sudah memiliki barang itu dengan pemilikan yang sempurna. Al-milkut tam. Gitulah no. Baik. Ada soalan apa-apa? Selalu kena time korban Ustaz. Time tengok, mereka tunjuk yang gemuk-gemuk. Tu dia. Tiba masa hantar, lembu, kecil, kurui. Ni tak puas hati pun ni. Cuy beli kena puas hati. Sebab tu, ada macam-macam kaedah. Ada kaedah hari hantar tu baru bayar. Hari hantar baru bayar. Kita hak mana satu tu. Banyak sangat langkah-langkah hak mana satu. Kalau penjual yang amanah, kita tanda. Kita bayar deposit, dia tanda. Ni lembu kita, dia spray cat ke. Kita tak boleh, saya nak beli salah sekok. Salah sekok hak mana satu. Barang bila banyak, perlu tentukan. Kalau dia lain-lain, perlu ditentukan. Kalau macam buku, tak apalah. Tuan-tuan tak perlu tentu. Dia semua main semacam saja. Harga semacam. Hak ni dia ada gemuk, ada kurus. Nak hak mana satu. Menikah apa macam tu juga. Meminang. Kami datang untuk meminang salah seorang anak tuan. Salah seorang tu yang mana? Kena sebut nama. Sebab dia anak perempuan ada 5 orang. Hak mana satu? Perlu ditentukan. Jadi kalau binatang sekandang tu, hak mana yang hak kita nak beli, hak mana? Dia kena tanda sebenarnya. Kalau kita bayar deposit, dia kena tanda. Dia spray lah, Z, 8M, RI ke, kat mana ke, dia ada tanda-tanda dia. Kita pentangkap gambar, mesti main macam tu juga. Kita dah tempah yang tu. Hak tu kita punya. Tak boleh. Kita cuma habaq. Kita nak beli 5 ekor untuk masjid kita. Macam tu je tak boleh. Dia kena ta'yin. Tentukan. Tanda. Hak mana kita punya. Kalau tak tanda, hari dia hantar tu baru akad jual beli. Bayar kat lori. Dia hantar, bayar di lori. Kita sendiri pun tak tahu hak mana dia nak hantar. Kalau saya beli lembu korban, saya tahu dah warna apa, muka macam mana, saya pergi tengok. Dan dia mesti hantar macam tu. Kalau gambar putih, saya tengok putih, hantar pun mesti putih. Yang tu yang kita nak beli. Sebab banyak ekor, kita puas hati hak mana, kita bincang dengan dia hak mana, kita setuju dengan harga dia hak mana, dia kena hantar yang tu. Order mesti tepat. Dia masuk dalam salam lah. Order, tempah. Main hantar suka hati ya tak boleh. Minang pun kena sebut jelas-jelas hak mana. Minang anak dapat mak. Tu dia. Minang anak dapat mak. Mak pun tak kahwin lagi. Jadi bukan pembeli je kena mengaji muamalat. Penjual pun kena beli juga. Hak mana yang orang dah tempah, orang cup dah, dia kena tanda. Ni siapa punya, ni siapa punya. Tak boleh bagi tukar hak lain pula. Orang order kitab warakat, saya pergi hantar kitab 40 hadis hukum fiqah. Tak boleh lah. Orang nak yang lain, kita bagi yang lain. Peniaga pun perlu jujur dan perlu amanah. No? Okey. Dekat tu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Pagi esok kita sambung
jual beli yang ada unsur unsur riba. Jual beli duit, jual beli mah. Itu kena hati-hatilah kalau beli mah ni. Bayar terus dapat. Tangan ke tangan. Esok kita akan sentuh insya-Allah. Gambar bagi dah, siap pergi tengok. Tapi sampai jadi lagu tu, Allah. Marah orang hak masuk korban. Betul dia tak puas hati ya. Jual beli kena puas hati. Pihak masjid tunjuk gambar hak gemuk. Sampai kuat Allah Akbar. Nah ya. Kacau macam tu. Kalau dia tak puas hati, tak sah jual beli pula. Ini masalah penjual lah. Masalah penjual. Dia tak tanda lah. Betul lah dia kena tanda nombor. Datang ni hak siapa, masjid mana, dia kena jelas lah benda macam tu. Bertukar habis. Orang nak beli hak gemuk, dapat hak kurih dengan harga yang gemuk. Oh, teruk macam ni. Saya nak kata pun tak tahulah apa jadi kalau ni tak puas hati. Jual beli bila tak puas hati ni, dia tak jadi jual beli kan. Jual beli mesti puas hati. Penjual seboleh-bolehnya nak puaskan hati pembeli. Betulah. Peniaga yang amanah dia kena ingat kepuasan hati itu perlu diambil kira untuk menentukan sah tak sah, halal tak halal dia nak makan duit orang. Ini yang perlu dititik beratkan. Kalau kurui, harga kurui. Kalau gemuk, harga gemuk. Hantar biar betul. Kalau tersilap, ganti balik. Tidak rezeki dia makan jadi tokek lembu ni, duit tak halal. Buat apa noh? Patah lagi ibadat orang. Kecoh, tipu orang dalam soal itu. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.